بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini dapat memberikan istifadah yang baik untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan berkenaan tentang zikir-zikir ketika melaksanakan solat istisqa, iaitu solat minta hujan. Jadi 2 minggu yang lalu kita ada membahaskan sampai tentang kaifiat, yakni ketika melaksanakan solat istisqa disunatkan membaca seperti bacaan solat hari raya yang telah kami jelaskan sebelumnya. Setelah doa iftitah bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Sama seperti solat hari raya, berikut berbagai perkara yang berkaitan dengan 7 kali dan 5 kali takbir. Semuanya sama, yakni macam bayang raya. Rakaat pertama takbir ke-7, 7 kali takbir. Lepas doa iftitah, mula-mula usalli sunnata istisqa raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar tu takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram tu, lepas habis takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira tu. Kemudian kita takbir Allahu Akbar, bermulalah kiraan takbir yang pertama. Maka kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun nak kemah lagi, sempurna lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tasbih, takbir, tahlil dengan hauqalah tu kita baca sebanyak 6 kali. Kali ke-7 takbir, imam akan baca surah Fatihah dan surah. Sama juga pada rakaat yang kedua. Kita bangun daripada sujud yang kedua, bangun nak berdiri untuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Hak tu kira ya? Tak kira lagi. Allahu Akbar, ya, baru bermula kiraan yang pertama untuk takbir pada rakaat yang kedua. Kita baca subhanallah, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Hauqalah ni betul tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah. Tu orang panggil hauqalah. Kalau takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah. Tu istilah lah. Kita takbir dengan sebut tasbih, tahmid, takbir, hauqalah sebanyak 4 kali. Masuk takbir yang kelima, baca surah Fatihah dan surah yang lain. Sama saja. Kemudian disambung dengan khutbah sebanyak 2 kali. Maksud khutbah 2 kali itu khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maksudnya macam khutbah sembahyang Jumaat, ada 2 khutbah.
Cuma sekali kita bahas dua khutbah ni nak dibaca sebelum semayang ke ataupun selepas semayang istisqa. Sekali kita bincang insya-Allah. Yang berisi istighfar dan doa. Istisqa ni kita kena banyak istighfar sebab dikhawatiri Allah menahan hujan disebabkan dosa-dosa yang kita buat, maka kita kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Taala. Selesai. Itu sekadar ulang kaji lah. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat periwayatan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, beberapa orang wanita menangis mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berdoa, pasal apa riau ni? Pasal hujan tak turun, kawasan tu tak ada hujan. Maka depa mai jumpa Nabi, mengadu kat Nabi, hujan tak turun kat kawasan depa. Lalu Nabi pun terus berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira dar, ajilan ghaira ajil. Yang bermaksud, ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami yang deras dan lebat, hujan yang menyuburkan dan berakibat yang baik. Hujan ni dia ada dua jenis. Kadang dia turun tu dia jadi musibah sampai banjir. Jadi kita doa ke Allah, walaupun dalam keadaan lebat, walaupun dalam keadaan derah Tuhan bawa turun hujan ni, tapi biarlah dia memberi kesan, memberi akibat yang baik untuk kita. Itu. Hujan yang bermanfaat dan tidak membawa bencana, hujan yang datang secepatnya dan tidak terlambat. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hal ni kalau tuan-tuan ingat balik, 2 minggu sudah saya pernah sebut cara-cara untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara. Cara yang pertama masyhur dengan cara iaitu bis-salah, dengan cara sembahyang, dengan cara solat. Seperti mana yang saya kongsikan sebentar tadi, cara-cara dia macam tu. Cara yang kedua, minta hujan bid-du'a, dengan tadah tangan berdoa. Contoh orang ni tak dan, mungkin dia ada urusan, mungkin dia tak larat dan sebagainya, maka dia boleh tadah tangan minta doa ke Allah dengan doa yang Nabi baca ni. Dia tak semestinya dengan sembahyang, dia boleh je dengan berdoa. Selesai. Seterusnya, saya cadang ni tuan-tuan, tak ada aral, saya nak habis lah istisqa ni kalau tak ada aral lah, no? 512 kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Dia berkata, tuan-tuan perhati, dari ni adalah sanad. Orang duk sebut mana sanad. Sanad tu dari tu, ambil daripada siapa kepada siapa, mesti akan sampai kepada Nabi. Baik, minta izin Ustaz, no? Sanad ni tuan-tuan, keistimewaan agama kita ialah kebenaran itu dipelihara dengan pemegang sanad. Kalau tidak dicatat siapa pemegang sanad, maka dalil yang nak dibawa itu boleh dipertikaikan. Siapa yang kata? Macam tuan-tuan bisa main tak? Kalau dulu orang panggil telefon buruk, dia suruh beratur panjang, kata 10 orang, orang belakang sekali dia baca, Ahmad pergi ke kedai membeli buku. Lepas tu dia bisik pula kat kawan depan ni, sampai kat orang ke-10 dia jadi buku pergi ke kedai membeli Ahmad. Gitu. Tu orang panggil telefon buruk tu. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, sebab apa hadis yang lebih kurang sama tapi lafaz yang berbeza? Antaranya disebabkan ialah riwayat yang sampai kepada para sahabat, ada sahabat yang kuat ingatan dia, ada sahabat yang kurang sikit ingatan dia. Sebab tu kadang-kadang berlaku percanggahan. Jadi kalau berlaku percanggahan antara dua hadis, maka mereka akan menilai antara dua susur galur sanad ni,
yang mana yang lebih kuat dari segi perawi dia. Orang yang bawa hadis ni siapa yang lebih kuat? Kuat ni bukan maksud dia boleh angkat batu kuat, iaitu lebih thiqah, lebih boleh dipercayai, lebih warak, lebih kita kata apa, kuat ingatan dia. Jadi hadis yang dibawa oleh sahabat tu dia lebih kuat untuk kita pegang. Ini orang panggil sanad. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa meminta hujan, baginda mengucapkan Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit, yang bermaksud, ya Allah, turunkanlah hujan kepada para hambamu, kepada binatang ternakmu, sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati. Itu antara doa yang kita boleh minta pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya 513, kami riwayatkan juga di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Di bahagian akhir Abu Daud mengatakan hadis ini sanadnya bagus. Bagus ni tuan-tuan, hasanlah, baik. Hadis ni baik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, orang ramai mengadu kepada Rasulullah tentang tidak turunnya hujan. Itu. Jadi kalau macam kita sekarang ni, kalau hujan tak turun, kita nak mengadu kat siapa? Nabi tak ada. Nabi tak ada. Maka kita kena cari orang-orang yang soleh, orang-orang yang warak. Soleh dan warak. Dia tak semestinya alim. Saya pernah syarah dah kat tuan-tuan. Tak semestinya alim. Ada orang dia boleh baca kitab, hebat ilmu dia, tanya pandangan ni dia boleh jawab, tapi tak semestinya dia tu warak. Warak ni dia jaga sungguh, mata dia, aurat dia, semualah kira dia memang jaga, terlalu menjaga. Bahasa mudah kita kata pedor. Dia pedor sungguh. Itu kita boleh jumpa dengan mereka untuk minta doa pada Allah. Lalu Aisyah dia berkata, orang ramai mengadu tentang kepada Rasulullah tentang tak turunnya hujan. Lalu baginda memerintahkan agar diambilkan mimbar dan diletakkan di lapangan tempat solat. Ni cara yang kedua ni. Ya, tadi baca doa. Ni cara yang kedua, boleh juga dengan kita nak semayang. Semayang ni adalah pada tempat yang maftuh, tempat yang terbuka dan lapang. Macam masjid ni dia tutup, kita kena pergi padang sekolah langgak ke, pergi buat kat situ. Biar terbuka, tempat yang terbuka. Ada orang tanya, ustaz, kalau buat dalam masjid juga salah tak ustaz? Tak salah, tidak menjadi masalah. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau ada kesempatan, tidak ada sebarang kesulitan, afdalnya buat di tempat yang lebih terbuka. Macam ni tuan-tuan, saya nak urai sikit 3 perkara. Ada perkara yang Nabi buat macam ni, kita buat macam tu juga, tapi macam lain sikit. Maksudnya contoh, saya bagi contoh. Nabi ajak kita baca doa macam ni. Doa-doa yang Nabi ajak kita baca macam ni. Contoh, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Nabi ajak macam ni, tapi kita kata, saya ni tak ada kekuatan untuk menghafal dengan baik. Jadi boleh tak saya doa macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lepas alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Lepas alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, dia doa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan kat tempat aku ni. Boleh tak doa macam tu? Ya, dibenarkan dalam agama. Nabi ajak macam ni, kita tak boleh nak buat sampai tu. Mungkin kelemahan dari segi menghafal doa tu. Kita buat macam lain. Cara yang kedua, Nabi buat macam lain. Kita pula lain terus pada Nabi. Saya bagi contoh. Untuk solat istisqa, tidak ada azan dan qamat. Dia tak ada azan dan qamat. Muazzin tak boleh ataupun muazzin pun pi bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh bang.
Lepas tu bila kita nak mayang sunat apa dulu, lepas tu tu imam pun sebelum tu imam nak saf tu, muazzin kata qamat pula lah, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh tak Nabi buat macam lain, kita buat lain terus pada Nabi? Sepatutnya untuk mengajak orang mai solat istisqa digunakan an-nida. An-nida ni kita panggil apa? Seruan dengan cara sebut as-salatu jami'ah. Macam tarawih tu. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Tu. Hak tu yang sepatutnya. Tiba-tiba kita pi bang. Apa hukum dia? Hukum dia la yajuz, tidak harus. Ada setengah ulama kata makruh. Sebab apa makruh? Berselisihan dengan apa yang Nabi buat. Nabi buat macam lain, kita pergi buat macam lain. La yajuz, tidak harus. Pandangan yang kedua kata makruh, sebab mukhalafah, berbeza dengan sunnah. Isu yang ketiga, isu yang ketiga pula ni. Isu yang ketiga, Nabi tak buat, kita pula pergi buat. Ni perbahasan ni. Nabi tak buat, kita pula pergi buat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama khilaf pandangan berkenaan tentang doa kunut. Di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, doa kunut termasuk dalam kalangan sunat ab'ad. Sekiranya ditinggalkan doa kunut, maka kena buat sujud sahwi. Kena buat sujud sahwi. Kalau mazhab yang lain, antaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tak buat kunut. Mereka hanya buat kunut apabila berlakunya beberapa peristiwa besar. Contoh macam sekarang ni, isu yang terbaru apabila berlakunya serangan balas daripada Hamas dan Al-Qassam ke atas Zionis Israel. Jadi ketika tu digalakkan, disunatkan, bahkan jatuh hukum sunat muakkad untuk masa mayang subuh tu buat doa kunut beserta dengan kunut, bacaan kunut nazilah. Kita duk baca tu kan, disunatkan buat macam tu. Kerana mereka kata Nabi tak buat sepanjang masa. Macam ni tuan-tuan. Dalam isu yang ketiga, ataupun saya bagi contoh yang kedua. Saya bagi contoh yang kedua nak bagi mudah nampak. Zaman Nabi tak ada Maulidur Rasul. Nabi pun tak sambut hari lahir dia. Sahabat pun tak sambut birthday Nabi. Tabi'in pun tak sambut birthday Nabi. Tabi'in pun tak sambut. Jadi tak buat. Nabi pun sendiri tak buat. Tiba-tiba kita buat. Jadi macam mana ni? Berlaku dua perselisihan pandangan. Pandangan yang pertama kata bid'ah, salah. Salah tu yang ada hadis Nabi sebut, fakullu bid'ah dalalah, fakullu dalalah finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu adalah ke dalam neraka. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua yang masyhur daripada karangan tuan pengarang punya kitab ni, iaitu Imam Nawawi rahimahullah sendiri, membahagikan bid'ah tu kepada dua jenis. Pertama disebut sebagai bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua bid'ah yang dalalah ataupun bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jahat. Bid'ah ni betul tuan-tuan, benda baru yang dulu tak ada lah ada. Macam tu. Ada orang kata, ustaz, kalau macam tu tak boleh naik kereta. Pasal apa? Pasal zaman Nabi tak ada kereta. Bid'ah ini hanya berlaku untuk urusan ibadah sahaja. Kalau urusan dunia dia tak jadi bid'ah. Kalau itu tak boleh pakai kipas, tak boleh bawa, tak boleh pergi sekolah. Zaman Nabi mana ada sekolah. Itu dia tak kira bid'ah, sebab bid'ah ini hanya pada urusan ibadat sahaja. Jadi contoh macam contoh lagi, macam contoh kan bila kita buat maulid kan, ni duk tengah bahang maulid lagi. Bila kita buat maulid, perasan tak katalah duk tengah ceramah tu, lepas tu penceramah ataupun ustaz ke tok guru ke habib mana-mana ke, mereka pun nak selawat. Di tengah duduk ni masa sallallahu ala Muhammad, betul semua pakat berdiri ni pun isu sebenarnya, khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata tak boleh berdiri, pasal Nabi tak buat. Pandangan yang kedua boleh berdiri untuk ditakdib sebagai adab dan untuk sebagai memberikan penghormatan kepada Nabi. Itu khilaf lah.
Dia duduk apa yang Nabi tak buat, kita buat, dia jadi bid'ah. Tapi kita ni lebih cenderung kepada pandangan Imam Nawawi. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Contoh, sambutan Maulidur Rasul bid'ah yang tak baik. Di mana? Ada baru ni saya tengok. Dahsyat sangat tuan. Itu dahsyat sangat. Antara kedahsyatan yang berlaku ialah sambil duk belarak tu, depa bawa patung Nabi rosak tu. Siap boleh bergerak lagi patung tu. Dia buat bateri ke cas elektrik saya tak tahu, boleh bergerak. Itu dah hulu dah. Itu dah melampau dah tu. Kalau di beberapa negara lah, contoh negara jiran kita, itu viral. Sambut Maulidur Rasul sambil duduk selawat, ada perempuan yang selawat, tekong dia perempuan. Itu pun khilaf dah. Perempuan selawat ni di depan khalayak lagi khilaf dah. Jadi lagi dahsyat, sambil selawat tu dia gelek dangdut. Ada tak payah tuan-tuan. Belah sana ni dia terkenal dengan dangdut. Jadi dia jadi terbawa-bawa benda tu. Tu salah lah tu. Tapi kalau dalam keadaan macam di tempat kita ni tertib, insya-Allah dia termasuk dalam kalangan bid'ah yang baik. Walaupun ada orang boleh petikai, tapi kita pun di sisi kita ada dalil-dalil kita. Wallahu a'lam. Baik. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang Nabi tunjuk ni, iaitu bawa mai mimbar kita nak sembahyang. Ni nak sembahyang ni. Baginda memerintahkan agar ditempatkan mimbar itu di tempat yang lapang. Kemudian baginda menjanjikan kepada mereka untuk keluar keesokan harinya ke lapangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mula nampak di ufuk timur, yakni ketika tulu'us syams, apabila terbitnya matahari. Bukan tulu'ul fajri, bukan terbit cahaya. Dia macam ni tuan-tuan. Dalam ilmu matahari ni kita mesti clear beberapa istilah. Istilah yang pertama, tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Fajar ni pula ada dua jenis. Yang pertama nama dia fajar kadhib, fajar pembohong. Fajar ni pada tuan-tuan, dia bukan matahari lagi, dia cahaya. Cahaya fajar kadhib ni dia nipis je. Kalau kita tengok kot langit waktu tu, dia sebelum subuh, dia cahaya tu halus je melintang dan dia tak lama. Tu fajar kadhib. Pasal apa nama dia fajar kadhib? Kadhib ni pada tuan-tuan bohong. Fajar tipu. Sebab takut tertipu, kata hak tu masuk subuh dah, padahal tak masuk lagi. Tu orang panggil fajar kadhib. Yang kedua nama dia fajar sadiq. Fajar sadiq ni pada fajar hak betul. Macam mana fajar hak betul? Fajar betul ni cahaya dia memanjang dan dia naik macam tu cahaya dia. Cahaya dia naik macam tu. Ketika naik cahaya macam tu, maksudnya dah masuk waktu subuh. Dah masuk waktu subuh. Perkara yang kedua, tulu'us syamsi. Tulu'us syamsi ni pada tuan-tuan, iaitu terbitnya matahari. Bila terbitnya matahari maksudnya apa? Subuh habis dah. Itu. Perkara yang ketiga nama dia ghurubus syamsi, tenggelamnya perkara yang ketiga disebut sebagai zawalus syamsi. Zawalus syamsi ni maksudnya matahari condong. Maksudnya dah nak masuk zuhur. Dan yang keempat nama dia ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Jadi sekarang ni Nabi keluar waktu bila ni? Sunat keluar nak pergi semayang istisqa, iaitu selepas matahari terbit. Tu terus pergi bergegas untuk semayang. Kemudian ni menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mula nampak di ufuk timur. Kemudian baginda duduk di atas mimbar, lalu baginda bertakbir, bertahmid dan bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matar an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu subhanahu
an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Maksudnya, sesungguhnya kamu mengadu tentang kekeringan di wilayah kamu dan kelewatan datangnya hujan dari waktu biasanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan kepada kamu untuk mengabulkan doa kamu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ini agak kita kata perbahasan sikit. Kalau tengok perbahasan muka surat belakang tadi, An-Nawawi rahimahullah menyebut setelah solat takbir rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, setelah selesai khutbatain, ada 2 khutbah. Maksudnya muka surat belakang tadi Imam Nawawi sebut khutbah selepas sembahyang. Hak sini kalau tuan-tuan perhatikan kisah ni, pagi tu sama-sama keluar ke matahari, sahabat berapa kali duduk berimpun, Nabi terus naik atas mimbar. Maksudnya apa? Nabi berkhutbah sebelum solat. Jelas tuan-tuan? Nabi berkhutbah sebelum solat. Jadi mana satu betul Ustaz? Khutbah ni nak sebelum sembahyang ke ataupun sesudah sembahyang? Jawapan dia ialah dua-dua dibenarkan. Cuma berdasarkan hadis-hadis yang riwayatnya lebih tepat, sahih, ni pun sahih, cuma yang lebih sahih dan lebih masyhur ialah Nabi solat selepas Nabi khutbah selepas solat. Takatlah clear tuan-tuan? InsyaAllah. Baik. Kemudian baginda berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain pada Allah. Ni Yaf'alu ma yurid, Zat yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ikut Tuhan. Tuhan nak bagi turun hujan ke, dia tak mau bagi turun hujan ke, ikut dia nak buat macam mana pun. Dia Tuhan kita. Allahumma anta la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Allah, zat yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Engkau maha kaya sedangkan kami ini fakir. Tu. Anzil alaina al-ghaith, turunkanlah hujan kepada kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan sebagai kekuatan dan sarana kekuatan kami sampai waktu-waktu yang tertentu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tidak bercadang untuk mensyarahkan doa ini kerana syarah dia lebih kurang sama pada doa-doa yang sebelum ni yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan. Selesai. Ni yang saya nak kongsi ni. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya. Baginda tetap dalam keadaan demikian sampai terlihat putihnya ketiak baginda. Ni cerita apa ni? Ni cerita apa? Ni cerita setelah Nabi baca doa. Macam ni tuan-tuan. Hari ni saya bawa kain ni, lama saya tak bawa kain ni. Ni cara menterbalikkan kain. Sebab dalam istisqa, dalam solat istisqa, ada beberapa kaedah yang disebut oleh ulama. Ada riwayat yang mengatakan sebelum Nabi nak keluar pi istisqa, nak pi sembahyang istisqa, Nabi dah pakai baju terbalik. Ini macam ni saya butang kat sini. Kalau saya pakai terbalik, butang ni kena duduk kat dalam. Kena butang ni kat dalam. Nabi keluar rumah tu, Nabi dah pakai baju terbalik dah. Okey, macam ni. Waktu bila nak terbalik kain ni? Waktu bila nak terbalik kain? Kain ni macam mana tuan-tuan? Macam ni. Orang Arab, bila kita sebut rida lah tuan-tuan. Tapi kalau yang kain macam ni, kalau orang Melayu kita sebut kain cukin. Kain cukin. Ataupun kalau orang silat panggil semutar. Dia panggil semutar.
kita akan letak kat belakang ni. Kita akan letak kat belakang ni. Selalu orang semayang dia letak kat belakang ni bila nak semayang istisqa. Jadi kita, tuan-tuan perhati, saya tak, Allahumma salli alaihi wasallam, corak sama, mungkin tuan-tuan tak perasan lah sekali saya nak terbalik ni. Tapi tak apa, sekali saya akan tunjuk macam mana cara nak terbalikkan supaya kita yakin hak tu memang bagi terbalik. Pasal corak sama. Kalau ada atas warna lain, bawah warna lain, mudah lah tuan-tuan nak perasan kan. Baik, bismillah. Jadi waktu bila nak terbalikkan kain, antara riwayat yang sebut ialah pada khutbah 1/3, khutbah yang kedua. 1/3 khutbah yang kedua kita akan terbalikkan kain kita. Sebab dalam khutbah yang kedua tu kita akan baca doa. Bahasa mudah, lepas baca doa tu tak barakallahu li walakum fil ada lagi. Sebelum tu kira 1/3, hujung-hujung nak habis khutbah tu kita akan terbalikkan kain. Siapa yang nak terbalikkan kain, imam khatib akan mula dulu dan akan diikuti oleh ahli jemaah yang lain. Itu dia. Sekali saya bagi tahu, adalah beberapa isu kat sini. Macam mana cara nak bagi terbalik? Saya tunjuk contoh tuan-tuan. Baik, katalah ni kain ni. Ni kain. Cara nak bagi nampak, kita kata kita kata nampak teratur ketika kita nak kalih kain tu. Tak ada lah bagi nampak serabut sangat. Tangan kanan ni kita letak kat bawah dalam. Saya letak kat bawah ni. Tangan kiri letak kat bawah hujung belah kanan. Jadi tuan-tuan akan nampak dia bersilang ni. Nampak dia bersilang. Jadi bersilang. Jadi bila bersilang tu tuan-tuan angkat tangan. Hak tu yang dalam hadis sebut, dalam Al-Azkar sebut, Nabi angkat kedua tangan sampai nampak ketiak Nabi yang berwarna putih. Nabi angkat dua tangan sampai nampak dua ketiak Nabi tu yang berwarna putih. So macam mana kita nak buat? Ni kita dah bersilang ni. Ni saya tunjuk ni. Kita dah bersilang ni. Kita dah bersilang. Memang di tangan ni. Jadi yang ni kita di sini. Dah jadi silang. Kemudian angkat kan. Betul? Pusing. Kita pusing dia. Duduk. Itu. Bahasa mudah kita, macam kita buka baju. Tangan kita tu macam buka baju. Jadi bila buka baju, dia akan jadi terbalik macam. Jadi bila kita buka baju, dia jadi terbalik. Wallahu a'lam. Baik. Dia kata, ustaz, saya hari tu ustaz, dia kata, saya lupa bawa kain juga dah. Saya nak terbalik dengan apa ni? Dia kata, saya nak terbalik dengan apa ni? Dia kata, ada beberapa pandangan. Apa sahaja yang boleh diterbalikkan ketika tu, terbalik. Kalau tuan-tuan masa tu pakai lebay, macam lebay ni, lebay lah ni, dia nak tahu kata belakang ni dah jahit tu. Pasal tak? Belakang tu dah jahit tu. Sekarang ni saya pakai lagu ni. Jadi bila masa mereka duk pakat kalih kain, kita tak bawa kain. Kita kalih lebay. Buka itu, pusing. Letak pakai. Gitu. Itu kaedah dia. Ada lah kata gitu, tapi ada setengah pandangan kata kalau tak ada kain tak apalah. Takut lagi pergi buka baju pula dah kalih tu. Kalau tuan-tuan nak buka baju, nak kalih baju, kalih siap-siap. Keluar rumah tu kalih siap-siap. Pakai baju terbalik terus. Tapi saya tak saran kalau pakai baju hak ada corak. Kalau pakai baju ada corak, orang perasan kata kita pakai baju kali. Saya nampak kita nak pergi singgah kedai ikut langgar lagi, orang kata sepa pula dia ni kan. Jadi kita pakai baju hak tak ada corak, senang. Orang pun tak tahu, kata kita terbalik pakai. Tu antara. Sekarang ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, apa signifikan dia? Apa sebab Nabi kalih kain ni? Adakah bila kalih kain ni
merujuk kepada boleh ubah cuaca? Tak. Takut lagi pakai tak semayang kira duk pakai baju terbalik tu je, kira duk saja kalih kain. Tak. Hak ni sekadar signifikan terhadap perubahan cuaca, daripada kemarau nak bagi hujan turun. Itu saja. Itu saja. Jangan pula duk pi pandai-pandai mereka. Pandai-pandai mereka hak kain tu pi sangkut dekat pokok pisang, ikat pula dia. Jangan. Lepas tu buat pula perkara-perkara pelik yang Nabi ajak kita bila kita kalih kain ni. Bukan macam tu. Dia hanya sekadar signifikan saja, ataupun kita kata simbolik. Macam tu. Simbolik pertukaran cuaca. Saya kena cerita benda ni takut tiba-tiba kita pergi tempat orang hak duk buat istisqa dengan kalih kain, kita heran, ini apa dia pula ni? Kita takut kita kata hak ni bukan masyru', perkara yang disyariatkan. Walhal benda ni memang disyariatkan, boleh untuk kita buat. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Ni yang saya kata nak tunjuk tu. Kalau dia letak kain macam ni, yang ni duduk kat atas, ni belakang ni kat bawah, terbalik kan dah, duduk je tu. Pun mudah juga, janji terbalik. Tapi tak perlulah sampai dia terbalikkan kasut dia, pasal kiri dengan kanan kalau pakai tak kena pula nak berjalan. Pakaian kita. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai. Sikit kita tuan. Okey. Kemudian baginda menghadap khalayak dan turun dari atas mimbar lalu solat 2 rakaat. Ni dalam hadis ni tuan-tuan nampak tuan-tuan, Nabi semayang dulu, Nabi baca khutbah dulu. Lepas baca khutbah Nabi kalih kain, lepas tu Nabi turun mimbar baru semayang. Tu yang tadi saya sebut tadi tu. Khutbah sama ada sebelum semayang ataupun sesudah semayang. Dua-dua ini dibenarkan, sebab Nabi pun biasa buat sebelum semayang, Nabi baca khutbah sekejap. Tidak lama kemudian Allah menciptakan mendung yang berguruh. Ni syakan tuan, dan mengeluarkan petir. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah. Baginda belum sampai ke masjid namun hujan turun dengan lebat. Ketika baginda melihat orang ramai bergegas menuju ke tempat berteduh, baginda ketawa hingga kelihatan gigi gerahamnya. Lalu baginda bersabda, Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahawa aku adalah hamba dan utusannya. Pasal apa Nabi gelak? Sebelum ni orang pergi cari tempat teduh pasal panas sangat. Kali ni rupa-rupanya cari tempat teduh pasal dah hujan dah. Nabi gelak tu bukan tergelak dengan gelagat umat-umat Nabi, tapi Nabi seronok dengan perkara tu, sehingga bila Nabi gelak nampak gigi Nabi. Kalau kita gelak bunyi macam-macam. Nabi gelak tak macam tu. Habis. Perlu difahami dalam hadis ini dijelaskan bahawa khutbah dilakukan sebelum solat. Ni hadis saya kata ni. Dalam hadis yang kita duk baca tadi ni, khutbah buat sebelum sembahyang. Demikian pula dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini diertikan bahawa khutbah sebelum solat hukumnya boleh saja, tidak ada masalah. Namun yang masyhur, yang famous, yang popular dalam kitab-kitab fiqh karya para sejawat kami, yakni daripada mazhab Syafi'i dan selain daripada mereka, yakni selain geng-geng ulama yang bukan daripada mazhab Imam Syafi'i, bahawa dianjurkan untuk mendahului salat sebelum khutbah berdasarkan hadis-hadis lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului salat sebelum khutbah. Wallahu alam. Macam hak saya sebut tadi ya. Cuma yang pandangan paling popular sekali, mayang dulu baru khutbah. Wallahu alam. Disunatkan untuk menggabungkan antara doa dengan suara kuat dan doa dengan suara perlahan, serta mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Ni bila kita nak doa ni,
ada doa yang kita baca pelan, ada doa yang kita baca kuat. Maksudnya kedua-dua jenis doa ni kita gabungkan bacaan tu. Baca macam biasa, baca dengan bacaan yang jahar, yang lantang untuk orang dengar. Ada je doa-doa yang kita baca pelan-pelan, doa untuk kebaikan yang untuk pelan-pelan ada. Tapi kita gabungkan dua jenis doa ni, doa yang kena baca pelan, doa yang kena baca kuat. Gabungkan bacaan doa tu bagi semua orang dengar. Lalu mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Angkat tangan. Ada orang dia kata Nabi doa tak perlu angkat tangan. Tetapi Nabi doa angkat tangan, bahkan kita boleh kata jumhur ulama mengatakan sunat untuk mengangkat tangan sebagai takdib, sebagai adab kita meminta pada Allah. Contoh orang yang minta sedekah kat kita, bang nak RM1 bang, dia tak ulur tangan. Kita payah sikit lah nak bagi, tak nampak dia bersungguh. Tapi kalau dia sampai satu tangan mungkin tak berapa lama, kena dua tangan tu. Dua tangan tu mungkin dapat bersungguh. Ni yang ni lebih lagi, angkat dua tangan setinggi-tingginya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok masa Allah sama Allah yarham Togo Haji Saleh tu, bila dia nak baca doa masa istisqa, dia angkat tinggi macam tu. Doa macam tu, angkat setinggi-tingginya. Wallahu alam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan doanya adalah seperti berikut. Ni doa apa nak baca ni? Allahumma amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana. Allahumma mnun alaina bimaghfirati ma qarafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepadamu dan Engkau menjanjikan kepada kami bahawa Engkau pasti mengabulkannya. Kami telah berdoa kepadamu seperti yang Engkau perintahkan. Oleh kerana itu, kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan. Ya Allah, berilah kami keampunan di atas apa yang telah kami kerjakan, dan kabulkanlah permintaan hujan kami dan keluasan rezeki kami. Itu doa dia. Menarik tuan-tuan doa ni. Ya Allah, Hang minta kami doa, ni kami doa ni, maka makbulkanlah doa kami. Makbul ni apa maksud dia? Terimalah doa kami ni. Terimalah doa kami. Wallahu a'lam. Kemudian disambungkan dengan berdoa bagi kaum mukminin dan mukminat, membaca salat Nabi, yakni selawat Nabi, membaca satu atau dua ayat Al-Quran, dan yang terakhir imam mengucapkan astaghfirullah li walakum. Yang ni yang khutbah tuan-tuan ni. Ni hak khutbah ni. Kemudian kita baca astaghfirullah li walakum, memohon keampunan kepada Allah bagiku dan bagi kamu semua. Sebab saya pernah bagi tahu kat tuan-tuan, kalau untuk solat kusuf, solat gerhana, dia punya intipati khutbah doa ialah untuk ta'zim Allah, mengagungkan Allah dan minta perlindungan daripada Allah. Sebab bila berlakunya gerhana, Tuhan nak abang kebesaran dia, dan dikhawatiri gerhana ni memberikan bala kepada kita. Bala ni maksudnya musibah kepada kita daripada Allah lah, bukan daripada matahari dengan bulan tu. Matahari dengan bulan tak ada kena mengena dengan kita. Adapun untuk solat istisqa, intipati dan intisari dia adalah untuk minta ampun pada Tuhan. Jadi sebab tu istisqa ni kena banyak minta ampun. Sikit itu tuan, saya memang nekat nak habis ni. Sepatutnya berdoa dengan doa ditimpa kesusahan dan dengan doa yang lain. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu pun antara doa yang kita boleh baca. Doa-doa yang lain kami sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maksudnya apa saja doa ni tuan-tuan bacalah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam kitab pada salat istisqa, imam berkhutbah 2 kali seperti khutbah dalam salat hari raya. Pada kedua khutbah tersebut, imam bertakbir, bertahmid, membaca selawat Nabi SAW dan memperbanyakkan permohonan ampun sampai menjadi majoriti yang diucapkan dalam khutbahnya. Juga seorang mungkin membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-11, yang bermaksud mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi apa yang Imam Syafi'i nak bawa, macam yang saya sebut tadi lah, khutbah, takbir, tahmid, tasbih, istighfar. Ajak orang untuk minta ampun ramai-ramai pada Allah. Itu saja. Diriwayatkan, yang terakhir diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berdoa minta hujan, dan doanya yang terbanyak adalah doa memohon ampun. Itu dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila orang minta dia tolong jadi imam untuk istisqa sebagai tawassul, sebagai kita kata minta kabel, pasal dia dalam kalangan tu dia paling soleh, maka untuk minta doa minta hujan. Keutamaan dalam doa bukan minta hujan. Walaupun kita semayang minta hujan, bukan mayang taubat. Mayang taubat kita minta ampun, betul dah pasal mayang taubat. Mayang hajat minta hajat, betul dah pasal mayang hajat. Ni mayang istisqa patutnya minta hujan lebih. Tapi riwayat sebut bila Sayyidina Umar jadi imam, ketika dia berdoa, hak doa banyak tu, minta banyak tu bukan minta hujan. Banyak minta juga hujan tu, tapi tak sebanyak minta ampun. Minta ampun lebih banyak daripada doa minta hujan. Gitu. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan majoriti doa yang diucapkan adalah doa memohon ampun. Khutbah dimulakan dengan doa tersebut, kemudian diucapkan di antara khutbah dan ditutup juga dengan doa itu, dan hendaklah menjadi majoriti yang diucapkan sehingga selesai. Hendaklah juga menganjurkan hadirin untuk selalu bertaubat, taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai. Apa yang nak dibawa oleh Imam Syafi'i juga, iaitu imam ni bukan dia tolong istighfar saja, dia suruh hadirin istighfar sekali. Dan kita yang dengar, kita kena istighfar sekali. Banyak-banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, selesailah sudah perkongsian kita berkenaan tentang salatul istisqa, salat minta hujan. Dua penutup yang kita boleh dapat pada malam ini. Yang pertama, apapun amalan, ni saya nak ucap ni, saya nak sebut ni, apapun amalan, apapun petua yang dapat daripada orang dulu-dulu, ataupun kita kata orang lama, ataupun dapat petua daripada tuan-tuan guru, ataupun dapat daripada petua ahlul khibrah, orang yang mendapat pengalaman bila buat amalan itu dia dapat sekian habuan. Apapun amalan yang kita dapat, apapun ijazah yang kita dapat dari segi amalan, ketika nak meminta hujan, tidak ada yang lebih sahih dan lebih diutamakan melainkan dengan dua cara. Pertama, doa minta hujan, dan yang kedua, solat minta hujan. Itu koklah ada petua-petua pokok pisang ke apa ke, hak tu tak tepi dulu. Kita buat hak ni dulu. Kita buat hak ni. Cari orang soleh, bagi orang yang warak untuk dia jadi imam dan dia berdoa. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu, masih lagi poin yang pertama, dalam ketika diuji dengan musibah, apa pun musibah, ketika nak keluar daripada musibah, nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan, jangan keluar daripada musibah pada jalan yang keluar daripada syariat. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita, duk buat hak Nabi ajak, buat hak Tuhan ajak, tak jadi-jadi pun. Try tengok buat amalan hak Tok Pemoh ni bagi, jadi pula. Tu bahaya tu. Kadang Tuhan nak uji kita kan, kadang diuji dengan masalah apa-apa ke, penyakit ke, musibah, bencana alam ke, hak Nabi duk ajak tak jadi. Heran tak jadi. Tapi bila try buat hak amalan hak pelik-pelik ni, khurafat ni, jadi pula. Hati-hati benda tu. Bersabar ketika meminta pertolongan daripada Tuhan. Jangan terburu-buru ketika meminta hasil daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kita boleh dapat dalam istisqa ni ialah apa? Kita akan sedar bahawasanya kuasa yang menyekat dan menurunkan hujan tu memang Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala. Maka sebab tu hanya kepada Allah sahajalah yang layak untuk kita sembah. Tidak ada sesiapa selain daripada dia. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok hadis
doa yang Nabi baca, banyak doa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain pada hang. Nabi nak taukid dan memberikan penegasan bahwasanya segala aturan alam, segala susunan alam, walau setitik hujan yang turun itu adalah datang daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada sebarang arahan daripada Allah, setitik hujan pun takkan turun ke muka bumi kita. Maka bersyukurlah apabila Allah memberikan nikmat hujan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sahajalah perkongsian saya seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan istifadah. Sekiranya terdapat kesalahan fakta dalam saya menyampaikan perkongsian saya sebentar tadi, bolehlah tuan-tuan bagi tahu tak mana yang salah supaya saya boleh perbaiki dan perbetulkan kesalahan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.